Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan sehat sejahtera. Jadi, pada malam ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah iaitu sambungan daripada kisah yang lepas. Nak tahu kisah apa? Jom kita layan di لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey, selamat kembali ya. Tadi layan di intro kejap. Lepas tu tengok bacaan ayat-ayat Quran sikit surah Al-Hashr. Dan juga tengok video, like, share dan subscribe. Okey, selamat kembalilah. Jadi macam biasa kita teruskan dengan agenda kita bertajuk maafkan saya. Kita sambung balik kisah yang part yang kedua ni. Part yang kedua ni tajuk dia masih sama, Rishi si tukang jaga. Jadi ini adalah bahagian kedua. Kalau nak tengok bahagian pertama boleh scroll balik dekat page channel saya dekat YouTube dan cari balik kisah Damarung Rishi si tukang jaga bahagian 1. Okey, baik. Sebelum kita nak mula, okey, jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, jom tanpa buang masa kita teruskan dengan kisah kita, Rishi si tukang jaga part 2. Jom. Okey, pada bahagian yang pertama kita tergantung pada time Rishi nak balik tu. Time Rishi nak balik daripada rumah tu lepas dia dah kena kacau tu kan. Time dia nak balik tu dia ada ternampak dekat mailbox. Surat rumah tu ada tulis alamat rumah berhala. Sampai situ je kan. Lepas tu ada persoalan lah kan, persoalan-persoalan. Dan persoalan yang part 1 tu akan terjawab dalam part yang kedua ni. Jadi anda kena dengar dengan betul-betul dan juga hayatilah kisah ni. Okey, jom. Minta maaf kalau tak seram, tapi ini adalah kisah yang paling menarik yang pernah saya baca. Jadi jom kita teruskan dengan kisah dia. Ini part 2. Baik. Kisah bermula di bila pada waktu tengah hari. Apek tua tu yang majikan si Rishi ni call dia. Rishi ni pula gabra sebab dah tengok dekat nombor handphone tu terkeluar nama bos dia. Si apek tua tu lah. Menggelabah lah dia nak jawab sebab dia takut kena marah. Sebab dia banyak kali dah langgar arahan kan. Dia selalu lewat tutup Facebook dan sebagainya. Dan dia suka kacau-kacau benda dalam rumah tu. Dia ketuk-ketuk pintu kan. Yang Pak Puan tu kan. Dia punya dia punya bengak tu kan. Orang dah kata dah jangan ketuk pintu, jangan kacau apa. Tutup Facebook. Tak. Dia pergi cari juga penyakit. Tapi dia takut kena marah lah sebab dia teringat balik. Dia banyak dah langgar arahan. Tapi bila dia angkat telefon, dia rasa lega sangat-sangat sebab Apek tu cool je, tak marah-marah macam yang Pak Wan tu kan. Hayya. Why you don't switch off the Facebook kan? Go back. Tapi kali ni dia nampak tenang dan relax je jawab call. Rasa lega lah si Rishi ni, dah tak kena maki lah. Kalau tidak hari-hari setiap kali call rasa kena maki lah. Cuma si Apek tua ni hanya berpesan, next time don't forget to switch off the fuse box
2 AM. Itu je pesanan dia. Dia cakap dengan baik dan relax. Jadi si Rishi ni pun bila dia dah tahu bos dia tu mood dah sejuk, dah cool down, dah bercakap elok-elok, time ni lah dia nak masuk jarum. Dia nak tahu juga benda apa dalam rumah tu dia nak tanya. Jadi Rishi ni pun cerita panjang lebar tentang part 1 tu yang dia kena tu. Dia ketuk pintu rumah kan, lepas tu dia intai kot lubang kunci. Dia cerita macam tu lah, A sampai Z. Lepas tu dia cerita lah sampai yang dia pergi jengket tutup fuse box tu, dan dia nampak ada wajah sedang tekap wajah dekat cermin. Dia tekap. Kan part 1 kan dia tekap muka dia dekat cermin tu kan. Dia nak tengok tu kan. Tiba-tiba benda dalam rumah tu tekap sekali lepas muka dia. Ambil kau. Tapi yang lucu tu 2 minit dia berdiri kat situ. This thing not human. Baru dia fikir. Walaupun dah panjang lebar dia explain tentang kejadian yang menimpa dia si Rishi ni, tapi apek tu waktu tetap cool dan diam, tak cerita pun. Dia tak respon kepada aduan dia, aduan kepada Rishi, aduan yang dibuat oleh Rishi ni, kejadian yang kena kat dia tu. Tapi yang paling pelik, lepas dia cerita tu, bukan dia nak bagi tahu ke apa ke kan. Apek tua tu bukan nak cerita ke rahsia dalam rumah tu. Tak. Dia tambah duit Rishi, tambah lagi 200. Kan satu shift 400, betul tak? Si apek tua tu up lagi 200. Jadi 600 satu shift. Hui, kaya kan. Jadi extra 200 tu majikan dia si apek tua ni bagi lebih, sebab nak suruh dia sewa motor supaya dia boleh datang dekat weekend. Sebab transport dah tak ada, sebab dia dah salah faham dengan driver van tu. Jadi dia kena sewa motor lah nak pergi tutup fuse box. Rishi ni pula bulan-bulan dia nak tahu benda dalam rumah tu. Tapi lepas dengar si apek tua tu offer gaji banyak kan, tambah 200 lagi, terus diam. Zut bulat. Yes bos. Siapa tak seronok dapat apa orang kata apa? Siapa tak seronok gaji bos top up kan? Yes bos terus, hilang terus apa? Dia punya rasa nak tahu benda apa dalam rumah tu. Okey. Jadi lepas pada tu, lepas dah dapat gaji naik tu kan, tambah 200 tu, Rishi tu bekerja tanpa ada masalah. Dia ikut je arahan. Pukul 2 pagi dia buat rutin dia lah, pergi ronda rumah. Lepas tu pukul 2 pagi tutup fuse box. Dia buat macam tu lah hari-hari. Dia masuk pukul 6 petang kan. Dia layan radio Tamil. Lepas tu kadang-kadang dia main phone kan, dia balas message ataupun dia message lah siapa-siapa member dia. Dan si Rishi ni pula kadang-kadang ada jemput geng-geng hak senegara dengan dia, duduk lepak dengan dia. Tapi selalunya pukul 10 malam Rishi ni dah tidur. Rishi ni dia tidur sampai 1:30 pagi, sebab rutin harian dia kena tutup fuse box. Jadi dia akan bangun awal sikit lah, 1:30 pagi. Pukul 10 dia tidur, dia kunci jam lah, 1:30 dia bangun. Lepas tu dia jalan-jalan pusing rumah. Bila tepat pukul 2 dia tutup lah fuse box tu kan. Dan macam tu lah rutin harian dia, berulang alik. Tapi ada satu weekend ni, adalah dalam satu weekend ni, hujung minggu ni kan, Rishi cuti kan. Sebab jadual dia Isnin sampai Jumaat, jadual kerja. Sabtu Ahad dia cuti, tapi jadual fuse box tetap berjalan. Jadi dia kena datang juga. Jadi apek tua ni pun telefon Rishi, suruh datang rumah tu nak tutup. Bukan nak tutup, ada orang nak mesej rumput. Siang lagi waktu tu. Jadi Rishi ni pun datang lah kan, dia pagi kan, buka gate. Dan bila dia buka gate, tengok-tengok dah tercongok lah pekerja bangla 2 orang standby dengan mesej rumput. Time ni Rishi dah upgrade sikit. Dia dah tak naik motor, dia sewa kereta. Dah maju kan, warga Nepal lah, mula-mula sewa motor. Lepas tu dah dapat gaji naik sikit kan, sewa kereta tu senang. Jadi si Rishi ni pun buka dan dia cerita bahagian mana yang dia orang kena mesej rumput. Bila dah settle, boleh balik, tak payah tunggu. Sebab dia akan datang balik pukul 3 nak check, nak tutup gate. Okey, si Rishi ni pun tinggalkanlah pekerja bangla 2 orang tu dengan mesej rumput dia. Si Rishi ni pun keluarlah lepak-lepak, pergi ronda-ronda kan, kat mana-mana je lah dia nak pergi. Sampai pukul 3. Pukul 3 Rishi sampai ke rumah tu balik. Rishi terkejut. Bila sampai dekat rumah tu, Rishi terkejut.
bila dia buka, bila dia sampai dekat rumah tu, rumah yang ada simpan tu, dia tengok rumput masih lagi tak berpotong. Lepas tu pula tak ada siapa lagi kait rumput tu duk berselerak lagi. Masih ada lagi, masih rumput pun ada lagi dekat parking bay rumah tu. Yang paling pelik, pekerja bangla yang 2 orang tadi tu hilang. Gimana tak tahu. Yang paling sedih sekali, nombor kontak tak ada, tak boleh nak call dia orang dekat mana. Jadi Rishi ni kena tunggulah. Dah tak ada nombor telefon, takkan nak tinggal macam tu, sebab dah ada mesin rumput kan. Lama jugalah Rishi ni tunggu pekerja bangla yang 2 orang tu yang menghilangkan diri tu, tak tahu gimana. Lama, 1 jam dia tunggu. Dari pukul 3, pukul 4 baru yang 2 orang tu balik. Rishi ni marah terus lah kan. Dia marah, pumpang. Dia marah dekat 2 orang bangla ni. Pergi mana kan, buat apa kan, kenapa tinggal mesin rumput macam ni kan, kenapa tak mesin lagi rumput ni. Dia marah macam tu lah. Dah lah kena tunggu lama kan, siapa tak marah. Lepas tu kan, lepas dia habis membebel tu kan, barulah 2 orang bangla ni buka mulut. Baru dia cerita kenapa dia orang cabut lari daripada rumah tu. Dengan kerja tak siap lagi, baru dia buka mulut. Satu soalan je Depa dia tanya kat Rishi. Bos Rishi, Bos kita mau tanya, ini rumah, tuan rumah ini ada sakit ke? Maksudnya dia tanya, tuan rumah ni sakit ke? Rishi ni terkejut. Tuan rumah Maita mana? Kan apek tua tu dah cerita tak ada orang dalam rumah tu. Dia terkejut lah bila dengar pekerja bangla ni kata ada orang. Jadi Rishi ni cakap balik lah. Saya cakap bahasa Melayu lah, senang, payah nak buat lorat bangla penat. Jadi Rishi ni cakap lah, orang sakit? Sakit apa benda ni? Mana ada orang dalam rumah ni? Kosong. Si apek tua tu, majikan aku dah cerita. Ni Rishi lah cerita, saya tambah lah dialog ni. Rishi ni cerita tak ada orang dalam rumah ni. Time ni bangla tu buka mulut yang 2 orang ni. Okey, macam ni cerita dah. Punca mereka menghilangkan diri. Waktu dia orang nak start mesin rumput ni, 2 orang bangla ni lah, dia cerita. Waktu dia nak start mesin rumput tu, nak tarik tu kan, waktu nak tarik tu kan, tiba-tiba ada suara orang menangis. Lepas tu pula dia menangis. Tak sampai 5 minit dia bertukar. Dia meraung. Dia mula-mula menangis, lepas tu meraung. Jadi bangla ni pun ingat ada orang dalam rumah tu. Dan dia ingat mungkin ganggu tu privacy tuan rumah tu kot mesin rumput tu. Mereka ni jadi serba salah lah. Nak buat takut ganggu pula kan. Tak buat sekarang kata malah buat kerja. Sebab dia punya meraung tu lama, tak tahulah kenapa. Dan 2 orang bangla ni, bila dia dah dengar orang meraung tu, dia dapat syak. Macam ada benda yang tak kena dalam rumah tu. Dia orang macam syak lah. Mungkin orang minta tolong ke, minta tolong ke apa kan. Jadi mereka ni cerita lah, dia pergi ketuk pintu. Masalah dia bila ketuk pintu, tok lagi kuat dia meraung. Macam budak kecil, lagi pujuk lagi meraung. Macam tu lah. Jadi bangla-bangla ni pun jadi terganggu nak buat kerja kan. Mungkin dia rasa orang dalam rumah tu terganggu dengan mesin rumput mereka ni. Jadi diorang pun nak rehat lah kejap. Mereka ingat macam bila mereka dah keluar rehat, orang dalam rumah tu akan senyap. Tapi yang pelik dah, suara hak menangis tadi tu tiba-tiba tergelak. Terus 2 bangla ni terus ambil keputusan nak belah. Nak tunggu lagi. Mana ada orang meraung tiba-tiba gelak kan. Lain macam lah. Jadi mereka ni ambil keputusan nak tunggu pukul 3, nak tunggu Rishi datang. Mereka nak cerita lah benda tu. Tu yang mereka tak buat kerja lagi. Dan Rishi ni tambah lagi, pekerja bangla tu cerita kat dia lagi. Waktu dia menangis tu, suara dia perempuan. Yang seram tu, time dia nak tergelak tu.
Yang tu suara jantan. Dia bukan macam ada 2 orang dalam satu rumah, tapi dia macam ada seorang, 2 identiti. Tahu? Seram. Dan Rishi ni pun bila dah dengar explanation daripada pekerja bangla ni, dia pun sama shock. Ada orang ni dalam rumah ni. Jadi Rishi ni pun pergi dengan pekerja Rishi ni pun pergi. Ketuk. Tok tok tok. Hello sir. Tok tok tok. Hello sir. Anybody home? Are you okay? Are you okay inside? Please open the door. Dia ketuk tok 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 tok. Macam biasa, macam cerita Pak Wan tu. Tok tok tok. Tak ada jawapan. Senyap. Jadi dia pun marah-marah. Plus macam bos kan, sebab dia seorang jaga kat situ kan. Tambah pula gaji mahal. Dia pun marah lah. Marah. Jadi bangla-bangla tu pun terus sambung balik kerja. Balik. Pada pagi tu pula, Rishi singgah rumah tu. Macam biasa, nak tutup switch fuse box. Kira malam lah. Pagi tu Rishi ni singgah rumah tersebut. Macam biasalah, nak tutup switch fuse box. Tapi sebelum dia nak caw tu, dia teringat balik cerita yang bangla tadi duduk cerita panjang lebar. Dengar suara orang menangis kan. Mula-mula suara perempuan, lepas tu suara lelaki kan. Mula-mula meraung, lepas tu gelak kan. Dia jadi rasa ingin tahu, nak tahu apa benda dalam rumah ni yang tokek dia tak mau cerita ni. Jadi si bangla ni pun, si Rishi ni lah, dia ambil batu, dia baling kat atas bumbung. Beberapa kali, 2, 3 kali, 4 kan, dia duduk baling batu. Baling. Dia duduk baling batu. Jadi lepas dah banyak kali baling batu, rumah tu hanya sunyi sepi, tak ada respon. Jadi dia dah tahu dah, tak ada apa-apa ni. Terus dia masuk dalam kereta dan balik. Time ni, waktu dia nak tutup pintu kereta tu, dia nak balik tu, pintu dalam rumah tiba-tiba dihempas kuat. Berdebam. Jadi Rishi ni kelang kabut, terkejut. Dia pun keluar balik dari kereta, tak jadi nak balik cepat. Dia pergi keliling rumah. Dia check habis semua. Dia check fuse box, okey dah tutup. Lepas tu dia check pintu depan, berkunci. Lepas tu dia check pintu belakang pula. Okey, berkunci. Jadi dia tengok dekat tingkat dapur pula. Dia dah check pintu depan berkunci kan. Dia dah check fuse box pun dah tutup. Lepas tu pintu depan dah tutup. Jadi dia check pula kat tingkat dapur. Bila dia sampai dekat tingkat dapur, si Rishi ni dia intai dalam rumah tu. Kat tingkat dapur tu dia intai. Jadi dia suluh dengan lampu suluh. Tahu? Dia suluh dengan torchlight. Okey, dia nampak sinki. Dekat dapur tu dia nampak ada sinki. Dekat tepi sinki tu ada beberapa pinggan dan cawan plastik. Jadi lepas dia suluh bahagian sinki tu kan, dia suluh pula dapur. Dapur pula dah. Daripada dapur, dia teruskan suluhan dia ke ruang tamu. Maksudnya tingkap tu dia boleh nampak straight ke ruang tamu. Kira maksudnya dapur belah sini, dapur belah kiri Rishi, straight dia tu ruang tamu. Jadi dia suluh ke hujung tu. Ni seram ni. Menurut Rishi ni, Rishi cerita ni, Rishi ni waktu dia tengah suluh ke ruang tamu ni, dia nampak ada lembaga hitam bentuk macam manusia bercangkung. Bila sekali tengok Rishi ni ceritalah, dia ingat dah perabot. Yang peliknya, tiba-tiba perabot tu mula berayun ataupun rocking. Time ni lah Rishi ni shock. Dia punya teori tu bahawa ada orang dalam rumah tu makin kuat. Maksudnya teori yang dia rasa ada orang dalam rumah tu makin kuat. Jadi pada waktu tu Rishi ni dia tak tahu pasal hantu-hantu ni. Jadi dia anggap bila orang tu ada rupa macam orang, bentuk badan pun macam orang, lembaga tu memang bentuk macam orang. Jadi Rishi ni terus sangka itu adalah orang. Kalau kita ikut logik, hantu
Kalau hantu dah tentulah tak ada kaki, betul tak? Tak ada kaki dan tangan. Yang ni cukup lengkap macam manusia biasa kan. Tapi masalah dia duduk bercangkung dan melengkung. Tapi si Rishi ni dia masih tak tahu lagi pasal hantu-hantu apa semua ni lah. Dia ikut logik akal dia lah waktu tu. Waktu tu dia ingat dia, itulah orang. Dan Rishi ni terus ketuk tingkat dapur dengan cotak. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Oh, hello sir, hello sir. Are you okay? Are you okay? Dia masih lagi ingat tu orang. Weh, walaupun dah kena usik tapi Rishi ni memang hati kental betul lah ya. Dan makhluk tu, walaupun Rishi dah ketuk tingkat dengan cotar dia, tok 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 tok, makhluk tu tak menjawab. Tambah seram. Dia terus menerus berbuai-buai badan dia macam ke depan ke belakang je macam gitu. Jadi si Rishi ni terus malah nak buang masa lah. Dia selup poket dah, buat keluar handphone, dia call majikan dia, apek tua tu. Pada mula dia call tu tak angkat. Jadi tak lama kemudian, lepas dia tutup telefon dia tu, telefon dia bunyi mut bunyi vibrate mut. Si Rishi ni rupanya bos dia telefon balik. Macam biasa, marah-marah. Si apek tua ni pula dia dapat tahu bila Rishi ni call, mesti dia nak tanya pasal benda dalam rumah tu. Jadi si apek tua ni malah nak cerita panjang. Dia marah. Dia guna alasan mesti terlupa tutup fuse box, padahal dia nak cover ada benda dalam rumah tu. Tapi Rishi ni dah telinga dah biasa kena bebel kan. Dia biar je lah bos dia bebel. Jadi dia ceritalah dalam rumah ni ada orang dan benda tu tengah depan mata dia sekarang. Dan apek tu hanya jawab ayah dalam telefon tu lah, perbualan telefon. Dan terus tak bersuara lama sampai Rishi cakap hello boss, are you there, are you still there? Hello, macam tu lah. Lepas tu lama juga apek tu diam. Lepas tu lepas dia dah hello banyak kali tu Rishi, hello boss, are you still there? Hello. Yang ni apek tu balas balik, Rishi, did you switch off the board already? Yes boss. Good, you go home back then. Terus. Tapi suara apek tadi marah-marah kan, tiba-tiba tenang. Jadi ketenangan suara si apek tua ni menambah lagi rasa ingin tahu si Rishi ni tentang benda dalam rumah tu. Jadi Rishi ni dia nak cungkir juga maklumat daripada apek tua ni. Dia panah line, dia buat panah line. Maksudnya dia cuba petik switch apek tu suruh marah balik supaya dia cerita benda apa yang dalam rumah tu. Okey, baik, manusia ni kan, kalau kita pressure dia kan, suruh cerita kebenaran, bila dia marah, time tu dia akan cerita kebenaran. Jadi series itu cuba bakal line lah. Dia lagipun dia dah standby, dah telinga dia nak kena bebel, tapi demi sifat yang ni tahu, dia nak buat juga. Rishi ni buat satu ayat yang menyebabkan nak panah line lah. Dia cakap apa? Disebabkan dia dah tahu benda dalam rumah tu bentuk orang, dia ingat orang. Terus dia kata, hello boss, can I call the police? Si apek tua ni dengar ayat nak panggil polis, melompat marah. Hayya, how many times should I tell you? Go home, do not see in the house yet. It's none of your business lah. Why are you so care? You just work for me, okay? Follow the rules. Macam tu lah apek tu membebel. Tiba cakap bahasa Inggeris malam ni ya. Kan? Dia cakap lah macam, janganlah mengada-ngada nak telefon polis bagai. Benda tu kau jangan ambil tahulah, kan? Kau ikut cakap aku dah lah, suruh tutup Facebook tu je. Tapi kau ni melerik-lerik sampai nak tahu benda dalam rumah tu. Kau paksa-paksa aku cerita. Macam tu lah ayat dia kan. Rishi ni pula masih lagi paksa. Berani dia ni nak kena buang kerja ni. Rishi ni masih lagi push apek tu, suruh cerita juga apa kes dalam rumah ni. Jadi si apek ni pun justify.
Justified ni maksudnya dia masih kekalkan arahan yang asal. Rumah yang Rishi jaga tu tak ada orang. Itu je jawapan dia. Jadi Rishi ni push lagi, tanya lagi, hello boss, are you sure there's no one in the house? Dia punya push tu sampai Apek tu akhirnya give up. Baru dia cerita. Bos tu cerita, actually the thing in the house it's the same as you, security guard, but inside the house. You work as security guard but outside the house. But that thing that you saw, that is the security guard but inside the house. Maksudnya dia kata, engkau, dia sama macam kau benda tu. Benda tu lah yang jaga rumah tu, tapi cuma engkau jaga kat luar, tapi benda tu jaga kat dalam. Dia jaga harta benda dalam rumah tu. Itu adalah jawapan Apek tu, yang agak simple tapi masih lagi tak kukuh. Rishi ni tak puas hati lah dengan jawapan tu. Dan Rishi ni pun dah malas dah nak tanya, sebab Rishi ni dah mengantuk, dia nak balik tidur lah. Jadi disambung balik suluh dekat makhluk tadi. Dan bila Rishi suluh balik, makhluk tu dah tak ada. Yang tinggal hanyalah lantai simen. Dan Rishi ni pun duk cari-cari balik makhluk tu, cari-cari balik suluh. Mana ni dia ni, mana dia ni? Makhluk yang menjangkung tadi tu dah tak ada. Dan tiba-tiba ada bunyi tapak kaki berlari dekat lantai, kedengaran dekat bahagian bilik. Ketuk-ketak, ketuk-ketak, ketuk-ketak. So, jadi Rishi ni pun dia rapat pula telinga dekat dinding. Dinding pula kat tingkap. Dia buat macam tu. Dia letak telinga dia dekat tingkap. Bila dia tekak telinga dia dekat tingkap tu kan, tingkap dapur tu lah, dia dapat dengar ada orang jalan siap buka pintu. Dan macam ada orang baring dekat atas katil. Bunyi macam katil, macam orang baring atas katil. Bunyi macam tu lah. Bunyi atas orang baring atas tilam spring. Dan ada ketukan dekat tingkap dapur. Jadi Rishi ni dengan pantas pergi kat sana. Tetapi bila dia sampai dekat tingkap dapur, makhluk yang sama yang tekak muka tu muncul dekat tingkap dapur tu. Yang paling seram, anak mata makhluk tu terpaku pandang si Rishi ni. Dan mata tu ikut je apa Rishi buat. Rishi pergi sini, dia mata tu pandang. Rishi duduk sini, dia pandang sini. Macam tu lah. Rishi ni pula dia punya kurang pandai. Dia punya kurang pandai tu, dia punya bengong. Dia pergi cabar benda dalam rumah tu. Hello, please come out, I want to see you, if you are human or not. Don't sit in the house I want to see you. Oi mister. Macam tu dia panggil. Lepas tu dia kata, come on out. Come out. Macam nak gaduh. Macam tu lah si Rishi ni cabar makhluk tersebut. Dan tiba-tiba makhluk tu respon. Makhluk tu tekak muka dia dekat tingkap, ngangor mulut macam Yang peliknya Rishi ni cerita, dia nampak jelas lah, sebab dia dah tekap dekat tingkap dapur tu. Rupa makhluk tu, rupanya tak ada gigi. Kan dia ngangor mulut tadi kan. Dia tak ada gigi makhluk tu, tinggal gusi je. Dan lidah dia duk jilat-jilat kat cermin macam. Malah nak buat malu. Lidah dia macam kan, sambil jilat-jilat cermin. Seram. Berani dia tegur. Kalau kita cabut lari dah, tak ada dah nak tegur-tegur. Okay, untuk first time Rishi rasa takut waktu tu. Bila dia dah tengok betul-betul depan mata rupa makhluk tu, time tu lah dia mula rasa takut. Kat sini dia mula rasa yang benda yang dicabar tadi tu bukan orang. Tadi tadi bukan main lagi macam Come on.
Macam nak gaduh. Sekali dia tekak muka kau, terduduk. Dia punya takut tu, si Rishi ni kaki dia terkunci dan dia terjatuh, terjelepak kat belakang. Dan yang paling seram, makhluk tu macam nak buka pintu dapur, nak pergi ke arah dia. Lagi dah seram. Nasib baik pintu tu berkunci, tapi tombol pintu tu macam cok 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 cok. Tapi mulut tu ngangak. Macam ada orang nak buka daripada dalam. Rishi ni terduduk takut, kaki ni dah kaku. Rishi ni, waktu dia terduduk tu, Rishi ni macam help, help, tolong. Malah cakap bahasa Inggeris, pelik pula bunyi dia. Tolong. Tapi dia cakap bahasa Inggeris lah si Rishi ni. Tapi cakap terbahasa Melayu lah lagi senang. Dia cakap tolong, macam tu lah. Dia merau minta tolong. Tapi dia terlupa bahawa dia seorang je jaga rumah tu. Kan? Jadi dia paksa juga bergerak, nak lari. Dia bangun, dia kumpulkan balik kekuatan diri dia tu. Pintu macam orang nak buka dah ni. Jadi dia bergerak-gerak kaki dia tu, terkuih-kuih kaki dia nak lari. Macam orang licin pijak minyak tu kan. Lah licin macam tu lah dia nak lari. Okay, time ni bila dia dah boleh bergerak, Rishi terus berlari kat kereta. Dan terus dia start engine kereta, dia blur. Pintu gate dia biar terbuka. Dan Rishi dah tak mau habis tahu dah, lantak kunci ketak, aku start kereta aku balik. Kan? Jadi sejak kejadian tu dah, Rishi dah tak berani nak pergi rumah berhala tu. Dia cuma lepak dekat pondok jaga je. Baru dia menyesal. Baru dia tahu kan, tadi cabar sangat kan, siap nak bertumbuk lagi kan. Lepas dia kena usik dengan benda tu, terus dia serik dah. Dia dah tak pergi lah, intai-intai. Dia dah tak mau dah ambil tahu benda yang ada dalam rumah tu. Jadi dia buat kerja macam biasa. Dia duduk dekat pondok goat. Lepas dia dah habis ronda, dia terus duduk dekat pondok guard je. Jadi setiap kali time dia kena tutup switch, dia akan pergi beli whisky yang murah tu lah. Dia beli dekat KK Mart tu. Dia minum sampai mabuk, baru dia pergi tutup switch. Sebab apa? Sebab time mabuk, kita tak sedar apa dah. Takut kalau kita conscious, minda yang conscious macam kita ni, tak mabuk, dah tentulah kita rasa takut sebab dah kena usik tadi. Jadi itulah yang Rishi ni buat. Sebelum ni nak pergi tutup switch box tu, dia akan minum dulu bagi mabuk. Okey, ini adalah kisah macam mana Rishi kena pecat. Tadi tu cerita macam mana dia bekerja. Yang ni cerita akhir dah ni. Bukan part akhir, macam pengakhiran dia dah ni. Ni adalah cerita macam mana Rishi kena pecat. Rishi ni dia kena pecat bila start 6 bulan. 6 bulan sebelum hari terakhir dia kerja dekat rumah puaka tu. 6 bulan baru dia kena pecat. 6 bulan dia bertahan kat rumah tu. Okey, time ni Rishi ceritalah. Dia dah mula, kan tadi lepas dia dah kena kacau dengan makhluk tu, dia dah tak berani dah kan nak pergi tutup switch box pukul 2 pagi tu kan. Lepas 6 bulan sebelum dia kena pecat, time ni dia kata prestasi kerja dia dah menurun, drop. Dia dah mula macam curi tulang kan. Dia dah mula masuk kerja lambat. Lepas tu balik awal pukul 3-4 pagi dah cabut. Selalu pukul 7 dia balik, betul. Kali ni pukul 3 dan 4 pagi dia dah tak duduk situ dah. Dia dah cabut. Tapi yang bagus Rishi ni, dia malas macam mana pun, fuse box tetap dia tutup. Sebab apek tua tu dah cerita, dah bagi amaran beberapa kali dah, disebabkan kecuaian si Rishi ni. Kira final warning lah. Tapi pada mulanya apek tu geretak-geretak macam tu je lah. Tapi ada satu benda ni yang membuatkan, ada satu benda dekat Rishi ni yang membuatkan bos tak berani nak pecat dia. Sebab apa? Bos dia, kalau Rishi berhenti, siapa lagi dah nak kerja? Siapa sanggup nak kerja dekat rumah macam tu? Rumah dah lah kosong, tiba-tiba dengar orang meraung, dengar orang gelak. Lepas tu pula yang paling seram, orang tekak muka kat tingkat dapur. Ui, siapa nak kerja? Ya Allah. Apek tua ni kalau dia offer gaji 20,000 lah nak kerja macam si Rishi ni, belum tentu ada orang nak, betul tak? Siapa nak kena tutup fuse box pukul 2 pagi? Kerja dia nampak mudah, Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad cuti. Tapi jadual tutup fuse box tu tetap jalan. Hari weekend pun kena pergi.
Okey, bila dia dah dapat duit banyak apa semua, dah dapat gaji, dah kumpul apa semua, time ni Rishi dah beli motor sendiri. Kalau ikutkan dia nak simpan lah duit dia banyak tu, tapi dia bergaduh pula dengan driver van ni. Dan mamat driver ni pula kaki repot. Jadi terus dia ditarik kemudahan van tu. Jadi pastilah dia beli motor. Tapi sejak dia ada motor ni, Rishi ni selalu ambil duit gaji daripada yang Chinese lady ni, dekat rumah area Dutamas. Kalau dulu driver van yang bagi gaji dekat dia setiap pagi, tapi dah sebab kena ambil injury, so gaji dah jadi bulanan. Maksudnya gaji selalu dia bayar harian, kan? Abang driver tu dah yang kirim kat dia. Tapi sekarang ni gaji tu dah jadi bulanan, sebab tak ada siapa nak bagi dah kat dia. Tapi dia kena tunggu hujung bulan baru dapat jumlah semua. Jadi selepas kejadian yang dia kena usik tu, yang dia sampai terduduk tu, dia dah tak ada mood dah nak kerja kat situ. Sampai kan bila dia bangun tidur, dia tu rasa nak lempang marah. Disebabkan dia tengok jam nak kena masuk kerja. Jadi kalau ikut daripada kejadian ni, sebenarnya si Rishi ni sebenarnya dah mula naik tocang. Sebab dia seorang je jaga kat situ, tak ada pekerja lain. Dia seorang je anak emas bos kan. Tak ada siapa nak jaga kelakuan dia, tu yang dia jadi macam tu. Rupanya pejam celek dah setahun lebih si Rishi ni. Dah setahun lebih dia kerja dekat situ. Dan lepas setahun lebih dia kerja, punya lama dia kerja dekat situ, baru dia tahu Rishi ni satu-satunya pak guard yang kerja dekat rumah tu. Kiranya tak ada orang sebelum ni. Rishi lah orang pertama yang kerja paling lama dekat rumah berhantu tu. Dan dia pernah jumpa dengan fellow pak guard yang kerja dekat rumah berhampiran. Dan hasil daripada maklumat risikan si Rishi ni, risikan, dia dah tanya lah orang pak guard rumah yang berhampiran dengan rumah tu lah, jiran-jiran kat situ. Jadi dia dapat tahu rumah tu sebenarnya tak pernah berjaga, tak pernah ada pak guard. Jadi Rishi ni cocok-cocok lah sikit orang tempatan, orang-orang dekat situ lah nak cerita. Kok lah ada cerita mitos ke urban legend ke yang berlaku pasal rumah tu. Tapi tak ada pula orang cakap office Rishi ni bantu. Cuma memang tak ada orang. Tak ada orang. Itu je yang orang tahu. Okey, ada satu malam bos si Rishi ni datang. Si apek tua tu lah, dia datang ke rumah tersebut. Datang naik Mercedes S-Class, ditemani beberapa orang. Kita kancil yang selama ni tak pernah guna, dipandu keluar daripada rumah. Okey, Rishi ni cerita lagi lah. Dia cakap Rishi ni cerita ada 2 orang pertengahan umur, Chinese woman, pertengahan umur, lebih kurang 30-an lah. Dia bawa satu dulang yang macam ada makanan. Dan dia dengar macam ada satu upacara menurun sedang berlangsung kat depan pintu rumah. Dia orang macam ada buat pesta ataupun buat upacara sembahyang. Time ni lah bau colok menyengit sampai dekat pondok kat si Rishi ni. Dan asap pula berkeliling rumah tu. Rumah berhala terang malam mereka buat macam upacara tu lah. Dan bila dah nak tengah malam, baru lampu tu tutup. Sebelum balik, si bos ni, si apek tua ni minta Rishi datang tengah hari besok sebab dia nak datang, nak angkat barang. Okey, dipendekkan cerita lah. Esok dia, Rishi datang tepat waktu tengah hari macam yang dijanjikan. Bos pula sampai dengan sebuah lori ni, satu tan. Dan adalah beberapa orang Cina pemuda lah, nak menyemang-nyemang lah. Jadi bos kepada Rishi ni tinggalkan area rumah tu dengan Mercedes dah. Tapi sebelum dia belah tu, bos Rishi ni belah, dia ada sempat cerita dekat Rishi ni supaya jaga kelakuan orang yang bekerja tu, yang angkut barang tu. Sekiranya si Rishi ni tugas dia kena monitor orang tu. Jadi kat sinilah pertama kalinya si Rishi ada akses untuk masuk dalam rumah tu, sebab dia nak kena
angkat barang. Orang yang bawa lori tu nak angkat barang masuk lori, barang dalam rumah tu lah, yang tak pernah dibuka selama ni. Sekarang ni baru dia dapat buka. Dia dapat buka dan tengok benda dalam rumah tu. Okey, Rishi masuk dalam rumah tu. Benda pertama dia nampak adalah dulang-dulang yang berisi sisa-sisa makanan, kulit-kulit limau dan botol-botol bir yang kosong dekat lantai. Jadi si Rishi ni berhusnuzon lah. Dia ingat bos ni dengan member-member dia ada piknik ke parti ke dalam rumah malam tadi. Jadi benda kedua pula yang dia nampak, isi dalam rumah tu penuh dengan patung-patung berhala. Ada yang bersalingan sampailah besar bumbung. Bayangkan sebesar sampai ke bumbung. Daripada kecil bersalingan sederhana sampailah macam-macam saiz ada. Jadi untuk pengetahuan anda semua lah, Rishi ni cerita lagi, rumah single story tu tak ada ceiling. Jadi Rishi ni masuk juga dekat bilik-bilik lain. Dan macam apa yang dia tengok pada waktu dekat ruang tamu tadi, penuh dengan patung-patung berhala. Okey, patung-patung berhala ni yang besar ni ada yang diperbuat daripada tembaga dan batu marmar, tapi yang kecil-kecil ni bersepah atas lantai. Okey, patung-patung berhala ni pula kebanyakannya diperbuat daripada solid gold. Jadi nak jawab pertanyaan lah beberapa pembaca, pendengar lah, anda lah, kenapa Rishi diupah jadi security guard? Tapi ini menurut pendapat penulis ni lah. Jadi sebenarnya Rishi ni diupah bukan sekadar jaga rumah tu, sebenarnya menjaga patung tersebut. Disebab patung tu emas, solid gold. Dia takut ada orang curi. Tu yang dia nak security guard tu. Dia sanggup bayar mahal. Okey, salah satu patung ni pula ada nama Dewi Kuan Yin, emas. Ni lah kot patung dia, emas. Aku rasa lah patung Dewi Kuan Yin, Rishi tak cakap apa pun patut apa, tapi nama dia Dewi Kuan Yin sebab dia dibuat daripada solid gold. Part yang paling misteri ni, bilik yang Rishi dengar bunyi tapak kaki dan orang baring atas katil tu, tak ada katil. Yang ada cuma tembikar-tembikar hitam bertepek kertas merah. Dalam tembikar pula ada pasir pantai yang dicocok dengan batang colok separuh terbakar. Maksudnya dah dicucuk kan. Tembaga hitam yang ada kertas merah ni, kalau kita tengok cerita Cina dulu-dulu tu kan, mesti ada. Okey, Chinese punya youth ni pun, pemuda-pemuda Cina ni lah, dia pun angkat lah beberapa patung tembaga naik atas lori. Dan disebabkan saiz, adalah beberapa patung berhala ni yang kena dibaraikan, yang kena diceraikan satu persatu sebelum naik atas lori. Okey, style yang bawa lori ni pula, yang nak bawa barang ni, lori yang nak bawa barang ni, lagaknya macam gangster, dengan rambut oranye, rambut perang, bertatu, bertindik kan, kuku jari, kelingking panjang bagai. Jadi kita bagi nama Ah Beng, bukan nama sebenar. Okey, salah seorang daripada geng-geng Ah Beng ni tiba-tiba maki-maki, terjerit-jerit. Ingatkan bergaduh dengan geng yang lain. Tapi Rishi tengok si Ah Beng ni marah-marah dekat patung, salah satu patung. Yang pelik, geng-geng lain relax je macam tak ada apa-apa. Dia orang buat je kerja. Okey, bila Ah Beng dia dah cool down, lepas dia dah marah-marah, dah maki, dah ambil nafas, dah relax, baru Rishi tanya, "Ayah, bos, apa pasal?" Rishi lah, "Lu tak ada nampak ke?" "Nampak apa bos?" "Itu cibai lah, main-main belakang itu patung." Okey, dialog ni ada saya reka sendiri lah. Rishi tengoklah dekat patung tu, dan apa yang dia nampak, makhluk yang usik dia tempoh hari kat dapur. Dia tengah main sorok-sorok dekat belakang patung. Ini kali pertama Rishi nampak muka benda Allah tu. Rishi cakap benda Allah ni kalau dekat luar, dunia luar, mesti orang ingat dia pengemis. Wajah dia memang mirip orang yang betul. Makhluk tu pula macam orang tua yang tak terurus dengan rambut hitam panjang. Bila Rishi dan makhluk tu bertentang mata, dipanggilnya Rishi. "Oi, oi, oi." Dipanggil, "Oi, oi."
tu ada seorang lagi geng abang ni pergi simbah air pula pakai baldi. Dan sepantas kilat benda Allah tu panjat dinding, masuk dekat celah-celah frame bumbung dan vanish daripada penglihatan. Rishi ni tak banyak nyembang lah dengan geng-geng abang ni sebab dia orang pun buat hal dia orang je. Okey, bila lama jugalah kerja angkut barang tu, senja baru habis. Dan adalah salah seorang geng abang tu bagi kunci dekat kat Rishi, kunci rumah tu lah. Dan dia cerita nanti bos datang ambil. Jadi penulis ni pun ada tanya je kat Rishi, kau tak takut ke tengok hantu tu? Rishi cakap, Rishi ni cerita time tu siang, lepas tu ada ramai orang, mana nak takut kan. Jadi rupa tu pula tak adalah seram langsung, walaupun agak menakutkan, tapi tak adalah seram sangat. Tak adalah macam gigi taring ke muka terbelah. Dia muka macam manusia, cuma dia berkedut teguk sangat. Anyway, dari sehari bertukar seminggu, seminggu bertukar sebulan. Kunci masih dekat drawer pondok pengawal. Rishi pula dah ada ramai partner security guard tak bertauliah yang tak dibayar. Member-member dia lah yang duk teman dia tu kerja setiap hari. Dia sebenarnya lepas dia sebenarnya duk menyembang lah, gebang member dia tentang tempat kerja dia tu berhantu. Jadi member dia ni datang nak teman dia sebab nak tengok tempat kerja Rishi tu. Okey, mula-mula macam biasa semua melepok dekat pondok guard je lah. Lama kelamaan ada salah seorang daripada geng Rishi ni ada minta bagi satu cadangan, nak pergi minta nombor ekor dekat benda dalam rumah tu. Jadi Rishi ni bila dia dah dengar cadangan yang tak masuk akal ni, dah tentulah tak bagi sebab takut dia kena pecat. Jadi adalah 2-3 orang geng Rishi ni ronda rumah tu pagi buta. Tapi ada juga yang cakap nampak vampire, ada yang cakap tak nampak apa-apa. Sampailah satu hari ni, malam tu Rishi sakit perut, dan jamban yang dekat pondok jaga tu dah rosak kan. Najis bertakung, tak flash lah kan. Sampai Rishi ni terpaksa kencing dekat longkang depan rumah tu je. Jadi dia terpaksa lah, dia dah sakit perut sangat dah ni, tandas dah rosak, tak ada selera dah nak guna kan. Memang auto kan. Jadi dia minta member ni tolong jaga kejap tempat dia sebab dia nak pergi tandas. Stesen minyak pula semua dah kunci, toilet gas station tu kan, sebab dah lepas pada business hour. Okey, bila dia dah balik je, bila dia dah settle berak apa semua tu kan, dia dah balik dekat pondok guard. Dia tengok pondok guard tu kosong, pintu rumah terbuka, seorang pun tak ada geng dia tadi. Dia syak dah, mesti dah masuk rumah ni geng dia ni. Dan dia tengok, ya betul, kunci tu ada tergantung dekat tempat kunci tu. Rishi ni bila dia tengok, panik lah. Jadi dia tak tengok pun keadaan dalam rumah. Dia tak tengok pun keadaan dalam rumah, dan cepat-cepat dia kunci sebelum telefon kawan-kawan. Yang paling haram jadah ni, seorang member pun tak jawab call. Dah lah tu, switch tak switch off, padahal dah berulang kali cerita dekat member dia tolong switch off sebab dia pergi tandas waktu tu pukul 2 pagi. Jadi Rishi ni pun habis kerja lebih kurang dah macam biasa, balik kerja pukul 4 pagi dah berambut. Pagi tu juga si Rishi ni pergi cari member lepak dia. Bila dah jumpa, dia tanya macam-macam apa benda yang jadi pada malam tu. Kenapa korang tinggal pintu rumah tu terbuka dengan kunci ada dekat pintu? Lepas Rishi ni balik rumah, ini adalah kisah daripada member Rishi, kenapa dia tinggal rumah tu macam tu. Okey, cerita dia macam ni. Lepas Rishi balik rumah, adalah salah seorang ni member yang cuba nak berlagak hero. Dia bagi cadangan suruh masuk rumah tu beramai-ramai nak minta nombor ekor. Sebelum tu adalah salah seorang ni jadi runner, kena pergi beli roti, cikedis dengan bir dekat 7-Eleven. Konon-konon nak jadi satu orang kata apa, macam satu sembahan lah dekat makhluk tu. Jadi si hero ni lah yang pergi curi kunci, patutlah hilang daripada laci, dan dia buka pintu dan susun makanan dengan bir dekat lantai. Semua pakai duk tunggu dekat ruang tamu rumah. Bilalah benda ni nak keluar. Lebih kurang dalam 10-15 minit duk tunggu, tak ada apa-apa pun.
Jadi si acah-acah hero ni pergi dekat salah satu bilik ni. Dia pergi seorang-seorang. Bila dia masuk bilik tu, dengan gelapnya, dengan tak buka lampu, yang si lagak hero ni, dia menjerit, lari lintah bukang keluar daripada rumah. Dan yang kawan-kawan yang tengah tunggu ni dengar, Tolong, lari. Member yang tengah tunggu ni nak minta nombor ekor ni, bila dengar member dah cabut lari, pakat lari lah semua. Semua pakat start motor cabut. Jadi Rishi ni tanya lagi, hampa ada ambil apa-apa tak dalam rumah tu? Sebab kalau hampa ambil, mampus aku kena jawab dengan bos. Tak pasal-pasal aku kena pecat. Dia marah macam tu lah. Jadi Mamat tu cakap lah, Mamat yang nak tunjuk hero yang cabut lari tu lah. Dia cakap dia tak ambil apa-apa pun. Lega lah kat situ. Dan dia pergi cari balik si hero tu. Dia yang ketua pergi buka pintu rumah tu. Jadi lepas dia dah cari si hero tu, dah jumpa, dia pergi second kepala member tu apa kali. Dia tanya, kau ada ambil apa-apa tak? Jadi dia ceritalah, waktu si hero ni dah masuk bilik, dia tak sempat nak buat apa-apa, nak curi pun tak sempat. Sebab dia nampak ada satu lembaga hitam bertengik dekat patung berhala. Jelai lidah macam, ya Allah. Apa yang dia buat tu, dia mencicik-cicik lari. Dia dah tak ingat apa yang berlaku, dia lari lah. Tapi yang paling melawak tu, dia terkincit dah keluar. Kan, Rishi ni jadi tension lah. Sebab dia dah tahu dalam rumah tu mesti bersepah. Dan yang paling dia stres sekali, pintu rumah terbuka pagi tu dengan fuse box tak tutup. Nak tak nak, dia kena juga masuk dalam nak cuci rumah tu. Thanks tu kawan-kawan dia yang tak guna tu. Okey, Rishi singgah dekat rumah tu dalam pukul 11 pagi. Masa tu matahari dah tegak lah naik kat atas kepala. Dan Rishi ni berdoa lah, harap-harap tak ada lah gangguan. Jadi slow-slow dia buka pintu. Cekik. Seperti yang dinyatakan sebelum ni, sekering-kering hati Rishi ni, dia masih tak berani nak masuk rumah tu seorang-seorang. Tin-tin bir dan plastik checklist bersepah atas lantai. Okey, dia tarik nafas dalam macam, dan dia masuk ke ruang tamu. Waktu dia tengah kutip sampah-sampah dalam rumah tu, dia perasan patung-patung semua tu bergolek atas lantai. Ni mesti kerja si hero ni, main langgar je time lari. Dan satu-satulah dia perbetulkan balik. Dan Rishi cerita lah, waktu dia perbetulkan patung tu tak ada apa-apa pun. Dan malam ni lah bermulalah siri-siri gangguan yang ekstrim. Mula-mula dia kena ringan lagi lah, tahap 1, tahap 2. Yang ni ekstrim, tahap paling merah lah. Okey, dalam pukul 8 ke 9 malam macam tu, time Rishi tengah lepak dekat pondok guard duk layan radio Tamil, tiba-tiba ada suara betul-betul dekat tingkap. Woi. Rishi terkejut. Bila dia terkejut, dia tengok tingkap pondok guard tu. Terkejut dia. Wajah yang dia kenal, wajah yang dia pernah tengok sebelum ni, ada dekat tingkap tu. Dia ambil cota berlari kat luar, niat nak pukul, tapi tak ada orang. Dan sejak hari itulah Rishi ni, bila dia kerja, walaupun duduk dalam pondok guard, dia masih rasa macam ada orang tenung dia daripada luar tingkap. Okey, bila dia pergi dekat belakang rumah, setiap kali dia pergi belakang rumah nak tutup fuse box tu, dari jauh dia nampak ada lembaga hitam terbongkok-bongkok dekat dengan pagar dawai yang keliling kawasan rumah tu. Bila dah dengar macam ni, saya rasa mesti anda semua pun dah tahu apa yang berlaku. Ingat tak yang si hero tu, dia buka kunci tu kan, rumah tu kan, tanpa pengetahuan si Rishi ni. Bila dia cabut lari tu dengan member-member dia tak guna tu, depa terlepas tutup pintu rumah. Jadi semua boleh agak kan, hantu woi tu yang ada usik Rishi tu dah keluar kandang. Rishi boleh tahan lagi lah setakat gangguan time kerja. Yang paling ekstrim ni, dia dah mula ikut sampai rumah.
Bila dekat rumah, dekat bilik ni, bila time Rishi nak tidur je akan nampak kelibat woi woi dekat sudut bilik. Time nak mandi pun ada panggilan woi woi woi. Boleh kata kat mana-mana dia pergilah woi 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 lah. Yang paling parah, nak berak pun woi woi woi. Duk spodeng dekat gerigi atas pintu jamban. Tu dia kau. Gila lah. Wui. Disebabkan dah tak tahan sangat kena ganggu, Rishi ambil keputusan nak berterus terang dengan majikan dia, nak cerita hal yang sebenarnya. Okey, hari Ahad terakhir sebelum dia kena pecat, dia cerita habis A to Z dengan amoy yang tukang bagi duit gaji. Dia nak cerita dekat bos lah. Dia nak cerita dekat bos, takut kena merepek. Jadi dia ingatlah amoy Cina perempuan ni mungkin hati dia lembut. Dia pun cerita yang kawan dia curi apa, kunci buka pintu rumah tu, siap masuk, bagi bir apa semua kan. Tapi sangkaan dia meleset. Amoy ni bukan sekadar hati lembut, sebenarnya salah. Dekat sejam dia kena membebel, plus maki hamun tengah panas kat depan gate rumah. Lepas tu si Amoy tu call si bos dia. Dia suruh Rishi balik rumah tu balik. Rumah bahala tu dia suruh tunggu dekat post guard. Bos nak datang. Jadi Rishi ni tunggulah dengan berdebar. Bila sampai je Mercedes warna silver parking depan pagar, meluru bos keluar. Dia tampar Rishi pam banyak kali sambil maki hamun. Hayya, why you so stupid? Why you so stupid? Why you let people come inside the house lah? Dia marah macam tu lah. Dekat belakang ada beberapa orang yang tua, Chinese yang tua lah, lelaki. Dia tengok je Rishi ni macam budak-budak sekolah kena rotan. Bos suruh bagi kunci dekat dia dan tunggu dekat pos guard sementara dia dan yang lain masuk rumah. Lebih kurang sejam Apek tu keluar dan datang ke pondok guard. Rishi ni diperintahkan untuk belah sekarang juga. Tanpa banyak cakap, Rishi start motor dan balik ke rumah. Sejak dari itulah dah tak ada lagi dah gangguan daripada hantu woi woi woi. Dan minggu tu jugalah Rishi beli tiket balik Nepal. Balik Nepal. 3 tahun juga dia duduk kat Nepal. Dia balik tanah air dia kan. Lepas 3 tahun baru dia datang Malaysia balik. Terus dia bekerja dekat universiti aku tu. Ni penulis ni yang cerita. Itulah kisah dia. Panjang cerita dia, minta maaf. 55 minit. Tapi Alhamdulillah terjawab dah semua. Jadi rumah yang Rishi tu jaga selama ni rumah berhala. Patutlah bos dia tak bagi masuk. Sebab dalam rumah tu ada patung Dewi tadi tu, apa yang dia buat daripada solid gold. Patutlah bos tu pegang kunci rumah tu, tak bagi Rishi masuk rumah sebab takut orang curi. Patutlah dia bayar gaji mahal. Tapi sayang si Rishi ni dia langgar arahan kan. Sayang. Kalau tidak boleh jadi anak emas bos. Wih, seram lah. Tapi itulah pengajaran dia. Sebelum nak kerja, cek dulu latar belakang tempat dia. Kang tak pasal-pasal jaga rumah yang tak semengah. Jadilah nasib masam si Rishi ni. Dan satu lagi, jangan cuba nak tunjuk hero. Baru kau tahu terkicit, dia baru usik sikit jelai lidah. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang sudi dengar. Minta maaf kisah ni panjang, saya terpaksa baca sebab saya nak menghabiskan part yang kedua ni. Jadi terima kasih kepada anda yang dah like, share dan subscribe. Kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.